Halo tuan-puan, apa kabar semua? Semoga sentiasa sehat dan fit selalu dan berjaya dalam apa jua yang Anda lakukan. Dalam video kali ini, saya ingin berkongsikan tentang kursus Kadet PTD, Pegawai Tadbir dan Diplomatik DPA Intan selama 10 bulan. Saya mendapat komen daripada Dek Hakita. Salam tuan, berkenaan tips mengenai kursus 10 bulan tersebut, di mana saya boleh dapatkan lebih maklumat mengenai modul-modul tersebut. Thank you tuan. Jadi, mari bersama dengan saya kita rungkaikan. Tuan-puan, bersama dengan saya lagi, saya Matthew Barin. Saya akan berkongsikan beberapa modul yang dilaksanakan sepanjang kursus DPA sepanjang anda menjadi Kadet PTD selama lebih kurang 10 bulan tersebut. Modul yang pertama, modul akademik. Dalam modul akademik ini kita ada 10 bahagian. Jadi yang pertamanya adalah pengurusan sumber manusia. Dalam pengurusan sumber manusia ini, para kadet tersebut akan berkursus menghadiri kuliah-kuliah ataupun ceramah ataupun kelas yang berkaitan dengan sumber manusia, urusan-urusan pentadbiran organisasi yang berkaitan dengan urusan-urusan sumber manusia dalam mana-mana agensi ataupun jabatan. Contohnya urusan cuti, urusan gaji dan sebagainya. Yang keduanya adalah kefahaman dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Inggeris ini anda juga akan menghadiri kelas bahasa Inggeris. Anda akan mendengar ceramah daripada penceramah dari unit bahasa. Anda perlu mahir dalam bahasa Inggeris kiranya anda ingin menjadi seorang PTD. Yang ketiganya adalah ICT. Di sini pula anda akan diajar bagaimana untuk menggunakan peralatan teknologi maklumat, sebab dunia sekarang ni kita perlu menggunakan banyak sistem. Kita menggunakan banyak sistem dan anda perlu mahir dalam ICT juga. Yang seterusnya adalah ekonomi dan juga kewangan. Anda juga akan diajar berkaitan dengan urusan ekonomi negara, urusan ekonomi kementerian, jabatan dan juga bagaimana urusan kewangan perkhidmatan awam. Seterusnya adalah berkaitan dengan dasar awam ataupun polisi-polisi yang telah dibentuk dan diguna pakai untuk menyampaikan perkhidmatan kepada orang awam. Yang seterusnya adalah metodologi kajian. Di sini anda akan diajar kaedah-kaedah ataupun cara bagaimana anda membuat research. Sebab bila anda menjadi seorang PTD kelak, anda akan banyak membuat kertas kerja untuk penambahbaikan ataupun untuk melaksanakan tugas-tugas perancangan strategik dan sebagainya. Yang ketujuh adalah pengurusan infrastruktur. Sebagai seorang PTD kelak, bila anda memegang jawatan sebagai seorang PTD, anda akan menjadi seorang pengurus, seorang ketua jabatan ataupun ketua unit dan sebagainya. Anda akan melaksanakan banyak tugasan-tugasan menyebabkan anda perlu melaksanakan tugas-tugasan yang berkaitan dengan pengurusan infrastruktur. Seterusnya adalah kreativiti dan inovasi. Dalam bahagian ini pula anda akan diajar bagaimana menjadi kreatif dan juga menjadi inovatif. Sebab dalam perkhidmatan awam sekarang ni kita perlu menyampaikan perkhidmatan kita dengan lebih kreatif dan inovatif. Dan yang kesembilannya adalah hubungan antarabangsa. Dalam bahagian hubungan antarabangsa ini, Kadet PTD juga akan diajar bagaimana untuk menjadi seorang wakil negara, iaitu seorang diplomat, bagaimana kita menjalinkan hubungan di antara negara-negara jiran, negara-negara yang lain. Banyak luas dalam hubungan antarabangsa ini. Sekiranya anda terpilih kelak untuk menyertai Kementerian Luar Negeri, anda akan perlu mahir dalam berurusan dalam hubungan antarabangsa. Dan yang sangat penting di sini adalah kepimpinan. Anda juga akan menghadiri kuliah-kuliah ataupun kelas-kelas yang berkaitan dengan kepimpinan. Menjadi seorang PTD ini anda perlu menjadi seorang pemimpin, bukan hanya jadi bos. Modul kedua adalah modul luar. Dalam modul luar ni kita akan ada 4 aktiviti ataupun 4 pecahan modul. Yang pertama adalah polis, tentera, bomba dan juga OBS.
Outward Bound School. Di dalam modul polis ini pula, anda akan menyertai perkhidmatan polis buat sementara waktu, biasanya dalam 2 minggu begitulah. Anda akan pergi buat roadblock, anda akan belajar tentang undang-undang, ya, akta-akta yang berkaitan dengan kepolisan, ya. Anda juga akan meningkatkan kekuatan mental dan juga fizikal anda sepanjang anda berada dalam modul polis tersebut. Ada juga anda akan buat sekatan jalan, ya. Anda akan belajar tentang polisi-polisi, akta-akta. Yang keduanya adalah modul tentera. Pada zaman kami dulu, modul tentera ni memang sangat lasak lah, sebab anda akan menyertai kebanyakan aktiviti latihan, ataupun latihan yang dilaksanakan, yang dijalankan oleh pihak tentera. Ya, contohnya battle inoculation, ya, dan juga night work, kita buat ambush, kita buat exercise yang memerlukan kekuatan fizikal. Untuk makluman juga, saya merupakan pelatih lelaki terbaik semasa kami masuk ke pusat latihan tentera darat ataupun Pulada dulu. Nah, itu just untuk perkongsian lah. Dan kita buat banyak aktiviti juga seperti menembak, ya, dan kebanyakan aktiviti yang dilakukan oleh pihak tentera tu kita lakukan. Yang ketiga adalah modul bomba, modul luar iaitu modul bomba. Kita juga akan buat aktiviti-aktiviti yang latihan-latihan yang dibuat oleh pihak bomba. Contohnya kita masuk ke dalam rumah api, lepas tu kita akan memadamkan api, kita akan menyelamatkan mangsa kemalangan, kita akan buat, kita akan menyelam, dan aktiviti-aktiviti yang lain semuanya kita akan buat. Kita juga akan belajar tentang peraturan-peraturan, akta-akta yang digunakan oleh pihak bomba. Yang seterusnya adalah OBS, Outward Bound School. Yang ini juga memerlukan kekuatan fizikal dan mental, sebab kita akan buat aktiviti berkumpulan, ya, untuk masuk dalam hutan, pergi ke pulau-pulau, ya, dan kita akan menggunakan bot, kita mengayuh, kita mendayung, kita menyelam dan sebagainya. Kita akan berkemah dalam hutan tanpa peralatan-peralatan. Ini untuk menguji ketahanan mental dan fizikal. Modul yang ketiga adalah Strategic Internship Program, SIP. Yang ini memerlukan anda ditempatkan di mana-mana agensi ataupun organisasi. Anda akan bekerja bersama dengan kaki tangan dalam organisasi tersebut. Dia macam latihan industri juga. Pada akhir program tersebut, anda perlu buat satu kertas kerja, kertas kerja seperti anda buat di zaman universiti dulu lah. Buat kajian tentang organisasi, cari kelemahan, buat penambahbaikan dan sebagainya. Yang keempat, inisiatif transformasi desa ataupun INTRAD. Ini lebih kurang macam penempatan daerah lah. Bila anda dihantar ke satu kampung, kampung yang terpencil, seperti saya dulu, saya ditempatkan di Kampung Sekayu di Hulu Terengganu. Di sini kita akan duduk di rumah keluarga angkat. Ini seolah-olah macam ini merupakan program keluarga angkat. Kita akan tinggal di rumah tersebut dalam masa 2 minggu. Kita akan belajar cara hidup orang kampung. Kita akan buat juga paperwork ataupun diberi peluang untuk mengkaji tentang apa yang perlu dibuat penambahbaikan di kawasan tersebut dan sebagainya. Dan sekiranya anda berasal dari kampung, agak mudah sikit lah. Tuan-puan, sekiranya anda telah lulus temuduga pegawai tadbir dan diplomatik M41 ini dan anda akan menghadiri kursus wajib sebagai kadet DPA ataupun kadet PTD ini, anda akan menjalani kursus DPA. Yang paling penting di sini adalah mental dan juga fizikal anda. Dalam masa 10 bulan tersebut, anda akan belajar banyak perkara. Di sinilah anda ambil peluang untuk menambah baik nilai-nilai yang ada pada diri anda. Yang paling penting di sini adalah terima arahan dengan baik-baik dan laksanakan arahan tersebut. Baiklah tuan-puan, terima kasih kerana sudi bersama dengan saya sehingga penghujung sesi perkongsian ini. Bagi sesiapa yang sudah subscribe kepada channel ini, terima kasih banyak. Dan bagi yang belum lagi subscribe, silakan tekan tombol loceng dan juga tekan butang subscribe
supaya Anda boleh mengikuti semua video baharu yang akan saya kongsikan dan boleh memberi manfaat kepada Anda semua. Terima kasih sekali lagi. Semoga Anda semua sentiasa sehat dan fit selalu dan berjaya dalam apa jua yang Anda lakukan. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.